semua bahan dalam dunia kita ini terhasil akibat ikatan kimia. Kalau satu unsur ada satu nama dia atom. Atom apabila gabung dia akan jadi sebatian. Suara saya slow, mana ada slow? Okey je. Suara slow kan? Dengar tak? Dengar tak? Dengar kan? Okey, slow. Masya-Allah. Oh. Tes, 1 2 3. 1 2 3. Kuat lagi. Aku marah. Dengar. Tak dengar, kau tak dengar aku ngada. Oh, risau Mata biar tak answer, jangan bekok. Okey, baik. Semua bahan dalam kita punya dunia terhasil akibat ikatan kimia. Bahan yang ada hanya satu unsur nama dia atom. Atom apabila digabung dengan atom satu lagi, dia akan jadi sebatian. Ataupun dalam bahasa mat saleh dipanggil sebagai compound. So, sekali lagi, jirim terbagi pada dua. Pertama ialah atom, satu lagi ialah sebatian. Very good, one more time. Jirim terbagi pada dua. Yang pertama ialah atom, yang kedua ialah sebatian. Atom akan memberi ataupun menerima elektron untuk menjadi ion. Pasal apa dia kena bagi elektron, dia kena ambil elektron? Masya Allah. Kenapa? Yang cakap saya tak ajak. Ya, untuk mengecapi kestabilan elektron untuk menjadi stabil. Atom bagi ataupun ambil elektron untuk jadi stabil. Kestabilan tu bergantung kepada sama ada dia duplet ataupun oktet. Contoh, natrium 2.8.1, dia ada satu elektron dekat luar, dia kena keluarkan satu elektron supaya tinggallah 8 di dalam. 8 itu dipanggil sebagai oktet. Okey, dia bagi satu, dia akan jadi positif satu, ion positif satu. Dia bagi dua, ion 2 positif, 2 plus. Bagi 3, 3 plus. One more time. Bagi 1, 1 plus. Bagi 2, 2 plus. Bagi 3, 3 plus. Bagi 100, 100 plus. Pandailah. Okey. So, kalau dia ambil pula contoh klorin 2.8.7, dia perlu ambil satu untuk menjadi 8. Ambil satu, negatif 1, minus 1. Ambil 2, minus 2. Ambil 3, very good. One more time. Ambil 1, minus 1. Ambil 2, minus 2. Ambil 3, minus 3. Okey. Macam mana dengan bagi 4 ataupun ambil 4? Okey, dalam kes atom tak ada ya. Kalau bagi ataupun ambil 4 ini, dia akan menghasilkan ikatan kovalen. So, atom jadi ion untuk jadi stabil. Ion dengan ion gabung. Ion dengan ion gabung akan menjadi sebatian ionik. Okay. Atom jadi ion stabil. Bila dah stabil, ion dengan ion gabung jadi sebatian ionik. Baik. Kalau atom bukan logam dengan bukan logam gabung, dia akan jadi sebatian kovalen. Alright. Dalam bab 5 kita akan bincang pasal, kita akan sembang pasal 5 jenis ikatan. Ada berapa jenis ikatan? 5. Ikatan kimia. Yang pertama ialah ionik. Yang kedua ialah kovalen. Yang ketiga ialah metalik. Yang keempat ialah hidrogen. Yang kelima ialah datif. Okay. Ikatan kimia. Ichi, ni, sen, ionik. Kovalen. Metalik. Hidrogen. Datif. Omongan. Kuarite. 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 Ikatan kimia. Ichi, ni, sen, ionik. Kovalen. Metalik. Hidrogen. Datif. Member belakang terbelit tangan dah. Okey, ionik gini Ionik dia kuat Ionik dia kuat. Kovalen dia kongsi antara kiri dengan kanan. Okey, kovalen boleh ada 3. Ikatan ganda 1, ganda 2, ganda 3. Okey. Nombor 3 ialah ikatan metalik antara logam. Ikatan metalik ni kuat juga sebab metal, logam. Apa-apa logam, contoh ni, contoh had ni logam. Jam awak, kalau pakai tudung tu ada pin, itu semua logam. Dekat logam ada ikatan logam. Dan kita ada yang keempat adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ialah ikatan yang antara yang paling banyak dalam dunia ini. Dalam badan kita ada DNA, okey, kulit, air melekat kat kulit, okey, lepas minum air bibir jadi basah. Macam mana dia jadi basah? Sebab ikatan hidrogen. Baik, dan last sekali ikatan datif. Ikatan datif ialah ikatan yang jarang-jarang orang bincang. Dia adalah antara logam dengan ligan. Baik, pada hari ini saya hanya akan sembang dengan hampa satu ikatan, iaitu ikatan ionik. Okey, ikatan apa? Ionik. Ionik berasal daripada perkataan ion, iaitu dia mesti
terhasil daripada ion. Right. Ion ada dua jenis. Yang pertama ialah ion positif. Satu lagi adalah ion negatif. Ion positif terhasil akibat pemberian elektron. Ion negatif terhasil akibat penerimaan elektron. Ada yang memberi, ada yang menerima, maka terjalinlah ikatan antara kita berdua. Tiba. Okay. Contoh kalau dia bagi ke awak, awak terima, maka awak akan ada ikatan dengan dia. Okay. Kalau dia nak ambil, awak nak ambil, boleh ke dua-dua ambil? Tak boleh. Kalau dia bagi, awak pun nak bagi, pun tak boleh. Siapa nak ambil? Bagi kat saya lah. Okay, so find someone who gives and find someone who takes. Tiba. Okay, baik. Ambil apa, sir? Ikut kau lah, kau nak bagi apa? Itu pun nak tanya aku. dalam puasa tak. Dalam kimia, kita sembang pasal bagi dan ambil elektron. Bagi dan ambil elektron. Bila berlaku pergerakan elektron, maka berlakulah ikatan kimia. So, first thing first, we are going to talk about ikatan ionik. Ikatan ionik. Ikatan ionik terhasil daripada ion bercharge positif dengan ion bercharge negatif. Siapa yang menghasilkan ion positif ini? Logam. Semua jenis logam menghasilkan ion positif. Kerana logam memberi elektron. Bila memberi elektron, dia menjadi positif. Semua ion bukan logam akan menerima elektron. Bila dia menerima elektron, dia menjadi ion negatif. Logam ialah metal, bukan logam ialah non-metal. Alright. So, saya akan tulis dekat sini, logam, ikatan ionik terhasil daripada logam. Ditambahkan dengan bukan logam. Maka dia akan menghasilkan sebatian ionik. Logam akan, sebelum dia buat apa-apa, logam kena jadi dalam bentuk stabil dia. Bentuk stabil dia ialah ion positif. Bukan logam akan menjadi bentuk stabil dia, iaitu ion negatif. Maka disebabkan adanya interaksi positif dengan negatif, tarikan elektrostatik, maka terjalinlah ikatan yang sangat kuat. Kuat, guys. Kuat kerana tarikan elektrostatik. Hang positif, aku negatif, kita ada tarikan. Aku positif, hang negatif, kita sama-sama tertarik. Kalau aku positif, hang positif, tak boleh tolak. Aku negatif, hang negatif, lagi tak boleh. Faham? Maka dia menghasilkan sebatian ionik iaitu mempunyai charge. Disebabkan ciri-ciri ini, dengar baik-baik, disebabkan ciri-ciri dia positif dan negatif, dia ada charge, dia mampu larut dalam air. Apabila dia mampu larut dalam air, dia mampu mengkonduksikan elektrik. Ini adalah poin penting. Disebabkan dia ada charge, free moving ion ataupun ion yang bebas bergerak, dia mampu larut dalam air dan dia juga mampu mengalirkan arus elektrik. Okey, contoh dia apa? Contoh dia yang paling basic. Kita ada natrium, logam natrium. Ditambahkan dengan bukan logam klorin. Okey, maka dia akan menghasilkan natrium klorida. Pernah dengar tak perkataan natrium klorida? Kalau tak pernah dengar, tak hati bersyukur. Itu garam. Garam yang mak hampa, mak saya, mak jiran sebelah, mak mertua hampa masak. Dia kena garam. Okey. Garam, hampa letak dalam air, dia boleh larut tak? Risau kata tak boleh larut. Boleh larut. Sebab garam dia ada charge, dia ada positif, dia ada negatif. Okey. Garam, larutan air garam juga, dia merupakan salah satu larutan elektrolit yang kuat. Elektrolit ni bermaksud, dia boleh mengkonduksikan elektrik. Kalau hampa ambil garam, hampa letakkan satu plat positif, hampa letakkan plat negatif, hampa akan nampak buih. Buih itu ialah gas. Hidrogen dan gas oksigen yang terhasil kerana berlakunya pergerakan elektrik. CO pun boleh dissolvekan, tak boleh. Kuprum oksida tidak boleh. Tidak semua ion, kita akan belajar lagi benda ini dalam topik garam bab 6. Banyak angin. Okey. Semua, boleh kata kebanyakan sebatian ion larut dalam air kecuali semua oksida logam. Zinc oksida, kuprum oksida, aluminium oksida, magnesium oksida, beryllium oksida, apa oksida? Okay, Datuk Vida tak ada. Semua oksida tidak larut kecuali tiga benda, natrium, potasium dengan amonium. Okay, tapi benda ni sabak sat, awal tak kalut, lambat kelang kabut. Tadi kita masuk. Amboi. Kalau kalut nak mana? Relax sat babu. Aircon panas. Tak, yang aku tekan aircon yang Emma tengok atas kenapa Emma?
Oh, ada ikon juga. Faham. Memang kalau aku tekan memang ikon kau gerak sekali kan. Hei, macam. Nurul Huda, hai. Tudung jenama apa tu? Tudung saji. Oh, faham. Buka puasa letak terus. Okey, baik. Saja je lagi yang saya. Alah. Okey, jom. Contoh natrium bertindak balas dengan klorin. Okey. Natrium simbol dia ialah Na. Klorin simbol dia ialah Cl. Tapi kenapa Cl ada 2 Kan saya dah pernah habaq kat hampa, ada 7 unsur yang special, iaitu unsur hidrogen, oksigen, nitrogen, fluorin, klorin, bromin, iodin. Ketujuh unsur ini wujud dengan spesies sendiri. Mereka berkahwin dengan spesies sendiri. H kahwin dengan H. Ini nama dia ikatan kovalen. O, N, F, sel, biar, I. Dia ni J. So, Cl2, sebab tu lah. Okay. So, Cl tak boleh seorang. Saya mesti 2. Baik, so Na tambah Cl2. Sebelum saya proceed, jom kita nak kenal lagi apa dia nombor ni, sir? Illuminati ke? Bukan. Al2 contoh Al2O3. Okey. Ini ialah satu sebatian. Nombor di bawah ialah bilangan atom. Bermakna dalam satu sebatian ini, nombor di depannya bilangan sebatian, bilangan mol. Mol itu ialah molekul. Bilangan molekul dia ada 1. Dalam satu molekul ini ada 2 aluminium, ada 3 oksigen. Boleh faham? Dan awak akan ada juga nombor ke atas. Nombor ke atas ni charge. Di sini charge dia kosong. Right. Depan charge dia depan nombor dia 1, aluminium ada 2, oksigen ada 3. Baik, bahasa saya cincah. Kan? Bahasa saya ialah tiba-tiba kan. Bahasa saya ialah satu molekul ni adalah satu kelas. Faham? Satu molekul adalah satu kelas. Alhamdulillah, Nur Najihah. Memang dia kelas sampai malam. Kau balik sekolah ke? Nur Najihah, Azhar. Pengawas tu. Jangan masuk lambat. Siapa masuk lambat, ambil nama. Okey. Ini nama dia saya sampai satu kelas tau. Satu kelas. Dalam kelas ada 2 aluminium, 3 oksigen. Kalau kita nak letak bahasa kita, kita ada berapa kelas sekarang? Kita ada dalam berapa kelas? Ada satu kelas. Dalam satu kelas ini akan ada bermacam-macam DP, Aaron, Elfius, Estelle. Kita ada Adib, Saifuan. Kita ada Adrian, Casey, Afika, Azim, Ain. Ambil hang. Okey. Baik, kita ada banyak betul? Tuan-tuan, pelajar ada berapa jenis? Cakap 2. Ya, betul, ada 2. Memang ada banyak, aku tahu ada banyak. Ada 2 jenis je, lelaki 1, perempuan 1. Dalam 175 orang ini, Hanani ni lelaki ke perempuan? Muskil kan? Saya pun muskil. Okey. Beliau ialah wanita, perempuan. Sarah Kristina juga ialah perempuan. Jadi, kalau saya letakkan anggaran 176 ni satu kelas. Kita dalam satu kelas ada 176. Tapi hanya ada 10 orang lelaki, termasuk saya. Lelaki wajar kata saya bukan lelaki Okey. Dalam 176 ada 10 orang lelaki, ada 160 orang wanita. Ini yang saya cakap molekul. Okay. Kalau saya nak kecilkan, contoh dekat sekolah awak. Sekolah awak ada berapa orang pelajar? Contoh 15. Lelaki ada 5, perempuan ada 10. Jadilah molekul. Lelaki ada 5, perempuan ada 10. Semua sekolah semua perempuan. Cek balik ada antara perempuan tu lelaki Lelaki ada 5, perempuan ada 10. Engkau tak boleh percaya, engkau perempuan betul ke lelaki pun tak tahu Okey. So L5P10. Ada berapa jenis sekolah, berapa kelas? Ada 1 kelas. Kalau saya letak dekat depan ni ada 2 kelas. Berapa lelaki? 2 darab 5, 10 lelaki. 2 darab 10, 20 perempuan. Macam mana nak darab, sir? Darab pun aku nak tanya aku. Bukan darab je macam biasa, matematik. 2 darab 5, 10. 2 darab 10, 20. Mak Klai, kau buang misal sekarang. Ini antara contoh kita tak tahu jantina beliau. Alright. Sebab saya nak tanya awak, dalam satu klorin ada berapa molekul? Klorin ada berapa molekul? Ada
Siapa cakap dua? Main sini. Cumbuk dengan aku. Ada satu. Molekul klorin ada satu. Dalam aku dah cakap tu. Dalam satu molekul klorin ada berapa klorin? Ada 2 atom klorin. Main. Satu kelas klorin ada 2 atom molekul. Ada 2 atom klorin. Alright. Kau ingat ni apa? Sarkas. Babe. Saya nak beritahu kat awak. Na tambah NaCl. Begini kan. Na tambah Cl2 jadi NaCl2. Kalau betul, angguk. Kalau salah, dia lain. Oh, jangan lebih sangat. Diskusi sudah. No. Yeah. Sir, saya tak pastilah, sir. Saya ya kan je. Kalau salah, salah, sir. Kalau ya, ya. Okey. Foto yang masih baru. Hai baru. Saya Semas. Boleh tak kalau saya cakap macam ni? 2 tambah 2 sama dengan Azin. Syiah je. Ini Syiah kan? Ini mazhab tak tahu maknanya. Mazhab roti john kot. 2 tambah 2 tiba-tiba 22. Mana 22? Berapa 2 tambah 2 apa? 5. 2 tambah 2 4. 10 pula. 2 tambah 2 4. Aku tak betul dah dengan gua. So, babe, apa yang saya bagi tahu, saya nak bagi tahu kat awak, 2 tambah 22 bukan 22. Na tambah Cl2 bukan NaCl2. So first new thing yang awak kena belajar hari ini ialah dalam kimia ialah sama dengan matematik. Awak tak tambah terus macam tu. Mudah kerja awak awak tak tambahkan terus. Apa habis tu nak buat macam mana sel? Kita ada 3 step. Kita ada step dia. Dalam matematik pun kita ada step dia kan. Step yang pertama kita kira guna jari. 2 tambah 2 4. Step yang kedua kita guna sempoang. Sempoang tolak kan. Step nombor 3 kita guna kalkulator. Sebenarnya semua orang terus pakai kalkulator lah. Baik, dalam chemistry pun sama. Kita ada 3 step. Step yang pertama ialah step pisah kepada ion. Yang kedua ialah kita silangkan positif dengan negatif. Ketiga ialah kita tuliskan. So let's go. Kita ada berapa step? Kita ada 3 step. Yang pertama ialah kita pisah. Step kedua, silang. Step ketiga, tulis. One more time. 3, 2, pisah, silang, tulis. Sekali lagi. Pisah, silang, tulis. Boleh? 3 step. Sekali lagi 3, 2, 1. Pisah, silang, tulis. Silang apa guys? Silang apa? Silang positif dengan negatif. Cantik. Alright. Na, ion Na ialah ion Na+. Macam mana dia boleh dapat Na+? Sebab Na ada 11 elektron, klorin ada 17 elektron. Satu klorin 17 elektron. Dia ada 2 klorin. Alright. Dengar sini baik-baik. Natrium ada susunan 2.8.1. Ada siapa-siapa tak yang tak tahu lagi macam mana nak tulis 2.8.1? Tahu kan? 2 tambah 8, 10 tambah 1, 11. Okay. Pada yang baru nak catch up, tak apa, pelan-pelan. It's okay, saya tunggu awak, jangan risau. Okay, yang ni pun foto yang ada exam minggu depan. Benda ni akan keluar dalam exam cara nak tulis susunan elektron. 17 macam mana kita susun? 3 tu 2.8.7. 2.8.7. Alright. So babe, Na mempunyai susunan elektron begini. Ini adalah struktur Lewis Na. Dan dia ada satu elektron dekat luar. Syafiq Muhammad, jangan wee lagi. Sabar Ustaz. 2.8.1. Are we clear? Klorin pula. Yang klorin belah kiri. Bilang bos. Ada 2.8.7. Okey, saya lukiskan 8 dekat sini. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Are we good? Dia ada 7 dekat luar. Klorin satu lagi juga ada 7. Okay. Cl 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia mau nampak tak? Hot ni 1, hot ni pun 1. Aku single, engkau pun single, jumlah sama-sama.
Sebenarnya dalam benda ini awak dah didedahkan kepada ikatan kovalen. Ini namanya ikatan kovalen, iaitu kongsi antara elektron. Tapi cuk, kita akan bincang kovalen minggu depan. Awak terima je dahulu. Okay, awak tengok elektron dekat sini. Elektron dekat sini, dia macam awak kan, single. Adakah single ini seronok duduk seorang-seorang? Rumah besar, dia seorang-seorang duduk. Tak seronok, betul? Jadi, dia perlu dibagi kepada klorin. Nampak? Ini dipanggil sebagai pemindahan elektron. Natrium bagi satu elektron. And then, bila dia bagi, elektron pun sudah pergi sana. Maka, Na akan jadi orang yang bagi satu elektron. Orang yang bagi satu elektron, berapa positif? Dia adalah positif 1, Na akan jadi Na+. Klorin yang terima 1, maka dia akan menjadi positif ke negatif? Negatif 1. So, babe, habis tu yang belah kanan ni macam mana pula, sir? Belah kanan ini, kita perlukan satu lagi natrium. Natrium ini pula akan memberikan elektron dia kepada klorin tersebut. Sama je proses dia macam belah kiri. Belah kiri dia bagi kan, dia ambil. Yang ni pun dia bagi. Mana datang satu lagi natrium, sir? Pandai. Natrium, hampa tambah satu biji natrium, contoh garam. Awak tambah satu butir garam ke awak tambah berbutir-butir. Berbutir-butir. Dalam banyak butir itu, 2 natrium akan bertindak balas dengan 1 klorin. Dia memberi 1 elektron. Maka dia menghasilkan ion klorin di sini, negatif. Ion ini di sini. Baik, inilah yang dipanggil sebagai sebatian NaCl awak. Oh. So, baik, apa yang saya nak sampaikan ialah Na perlu ditukarkan dalam bentuk ion. Ion Na ialah Na+. Cl perlu ditukarkan kepada ion Cl-. Ini nama dia pisah kepada ion. Pisahkan kepada ion. Kemudian kita silangkan dia punya charge. Negatif turun bawah, 1 turun bawah. 1 positif turun kanan. Kanan turun kiri, kiri turun kanan. Maka dia akan menghasilkan NaCl. Inilah jawapan awak. Alright. Habis tu, sir, apa yang saya lukis ni, sir? Saya just lukiskan balik apa equation tu. Ada berapa Na? 2 Na. Ada berapa klorin? Ada 1 klorin. Ada berapa NaCl? Ada 2 NaCl yang terhasil. Inilah yang kita panggil dia sebagai balance chemical equation. Persamaan kimia seimbang. Boleh faham? Okay, pelan-pelan tau. Awak kena stay with me slowly. Okay, follow me step by step. Na, elektron dia 11. Susunan dia 2.8.1. Lukisan dia begini. Dia bagi 1 pada klorin. Cukup dah. Jadi NaCl. Klorin ini. Tak cukup. Dia kena ada tambah Na lagi. Na bagi. Menghasilkan 2 NaCl. Ini nama dia 2 kelas. 2 kumpulan NaCl. Kalau kita kirakan satu persatu, jom Na ada berapa kiri? 2 Na. Tengok dengan belah kanan. 2 Na. Ngam tak ngam? Sudah ngam. Klorin. Ada berapa? 2 klorin. Klorin belah kanan. Ada 2 klorin. Ngam tak ngam? Ngam kiri, ngam tak ngam? Ngam tangan belah, ngam kanan. Ngam soy. Okey. Boleh. Mana pergi 2 kecil tu? 2 kecil mana? 2 kecil mana? 2 kecil Cl. Oh. 2 kecil ni bilangan atom. Dia still ada ni. 1, 2. Ni 1, 2. 1 sudah kahwin dengan Katerina. 1 Katerina sudah kahwin dengan Nabil. Membentuk satu keluarga. 1 Katerina berkahwin dengan Nabil. Membentuk satu lagi keluarga. Ada 2 keluarga. Okay, jalan kira kena tulis ke set? Bergantung kepada soalan. Kalau soalan minta tuliskan persamaan kimia, hampa tuliskan yang atas saja. Soalan minta lukiskan struktur atom, hampa lukiskan struktur atom. Okey, itu je.
Okay, first timer memang dia agak awkward sikit nak lukis. Tak apa. Pelan-pelan. Saya nak bagi satu lagi soalan. Okay, soalan ni hampa try buat sendiri dulu. Okay, macam mana nak tahu elektron set? Elektron soalan akan bagi. Kalau soalan tak bagi, hampa boleh tengok jadual berkala. Kimia ni senang je. Semua ni jawapan dia dah bagi dah. Tinggal awak nak berkarya aja. Macam mana nak tahu keadaan fizikal? Amni Atirah, very good question. Keadaan fizikal ini kita kena guna logik. Pertama guna logik. Yang kedua, kita kena biasakan tengok benda tu. Maksudnya bukan kita tengok buku dah. Contoh, natrium, logam. Logam, dia cakap logam dia pepejal ke cecair? Dia pepejal. Gas klorin. Nama pun gas. Kau cakap pepejal, aku cabut bulu hidung. Okey, gas adalah dalam gas. Oksigen. Kalau siapa cakap oksigen dalam bentuk pepejal, kau pindah planet sekarang, oksigen dalam bentuk gas. Zinc, pepejal. Kuprum, pepejal. Emas, pepejal. Titanium, pepejal. Kalsium, pepejal. Aluminium, pepejal. Nitrogen, gas. Oksigen, gas. Klorin, gas. Okay. Elektron number kena hafal ke? Masya Allah. Tadi abang ada beritahu tadi. Adik tak payah hafal benda ni. Benda ni dia pun akan bagi time exam. Ya? Adik sayang sekalian. Yang Huda Fatini kau bagi mini love, kenapa? Kau bagi kat siapa? Crush kau? Aduh. Faham. Kau nak bagi mini love, bagilah kat WhatsApp, bagi stiker. Kau jangan letak stiker aku sudah. Okey, baik. Boleh saya proses soalan seterusnya? Anas Muzamil tak apa? Ni apa dia? Nur Najihah, ambil nama Anas Muzamil lah, dilambat ambil nama. Okey. Saya nak bagi contoh kedua. Saya nak kata dekat sini aluminium ditambahkan dengan oksigen. Dia menjadi aluminium oksida. Aluminium mempunyai 13 elektron. Oksigen mempunyai 88 elektron. 8 elektron. Okay. Boleh mula berkarya dari sekarang. Cuba lukis. Jangan lukis gambar kucing, jangan lukis gambar panda, jangan lukis gambar crush korang. Lukis struktur atom. Kena lukis je. Tak tahu lukis je. Pelan-pelan. Aluminium 13 elektron. Saya perlukan hampa berani berani untuk cuba. Adib Safwan terbaik. Lukisan ni hampa hanya perlu lukis satu pun cukup dah. Satu lukisan pun cukup. Yang belah kanan tak payah. Lukiskan satu sudah. Kalau dah salin soalan, saya akan pergi whiteboard sebelah. Salin lah cepat sikit. Allah. Damia Marisa, Anutri, Alia, Rashidah, Aiman Arsyad, Nurul Syafiqah, Nur Eliana, Risalina, Aumul Afiqah, Intan Syazwina, Anwar Adam, Dini Awatif, Afiqah Adriana, Irdina Balkis, Zaidatul Maisarah, Afiq Mustaqim, Alia Nabilah, Syekh Saleh Al-Habsyi, Farhan, Adnin Badrisha, Farah Adil, Amni Atirah, Adiliana, Ali Safiza, Tiha Stinson, sedap nama. Tiha, kamu bukan student ni ke? Gombak lu. Tiha Stinson kan? Oh, dah besar dah. Tiha dah besar dah. Tiha. Tiha, kenapa ambil kimia dia? Kenapa anda mengambil Tiha? Kenapa anda mengambil Tiha? Kenapa anda mengambil kimia? Aduh. Faris sihat Tiha? Oh, you don't like account, you like Faris. Faris Siapa nama dia? Oh, nama kanta lah. Tiha ni student kita orang dekat Gombak, MC Gombak. Yang seorang lagi siapa nama kawan Tiha? Kawan Tiha nama siapa? Siapa lagi seorang tu?
Bukan laki, yang perempuan. Adila. Adila mana? Ni Atirah. Elektron oksigen bukan 16. Faham? Okey, jom. Kita proceed boleh? Ada. Ya, siap tu. Time class pakai kasut sama color tu. Pakai kasut sama color. Kasut apa tak? Kasut putih hitam tu. Sama kasut. Tengok, kasut saya berhati, kasut. Korang online ni tak boleh pakai kasut sama. Oh, korang online pakai baju sama. Aku nak tengok siapa pakai baju sama. Cheers. Kamera pula tutup. Kamera tutup sama-sama. Faham. Okey. Lantak korang lah. Nak kamera tutup sama-sama ke apa ke? Okey. Asalkan anda bahagia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Aluminium ada 13 elektron. Di mana oksigen ada 8 elektron. Okay. Follow me. How do we draw this? Kita akan draw kan. Aluminium kita akan drawkan macam mana? 2.8.3. Very good. Aluminium kita akan drawkan 2.8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.3. 1, 2, 3. Alright. Boleh? Ini adalah satu aluminium. Besar pula aluminium pelukis. Tak apa, halal lah. Aluminium dia perlu memberi 3 elektron, benar? Ya. Oksigen ada susunan elektron macam mana, sir? Dia ada 2.6. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oksigen juga ada 6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, awak follow dulu saya lukis macam mana. Baik. Aluminium 2.8.3. Oksigen 2.6. Okey, 2.6, 2.8.3, 2.6. Okey, sekarang ni boleh follow saya? Ngam. Hey. Aluminium, macam awak. Macam Tihak. Dia bagi 1. Dia bagi pun 1. Maka 1 ini sudah diberikan ke kiri. Sir, kenapa tak ke kanan, sir? Kita bagilah kat kiri dulu. Okey, kita bagi kat kiri dulu. Okey, baik. Dia bagi 1 dekat belah kanan. Cukup tak? Tak cukup kan? Bermaksud aluminium dia sudah bagi 3. Tapi oksigen sini masih tak cukup. Ini sudah jadi Al2 minus. Ini sudah jadi Al3 plus. Tapi oksigen ini masih belum bahagia. Jadi kita perlukan aluminium lagi 1 belah kanan. Okey, saya lukiskan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Dia akan bagikan 1 elektron ni belah kiri. Follow me. Dia bagi belah kiri. You guess ni, you guess. Ada 2 lagi tak cukup. Dia kena bagi kat siapa? Aluminium kena bagi kat siapa? Pandai, dia kena bagi kat 1 lagi oksigen kan? Betul. Maka dia kena bagi dekat 1 lagi oksigen dekat belah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka elektron ini akan dipindahkan ke kanan. Dia akan dapat 1, 2. So babe, kita ada O2 minus, Al3 plus. O2 minus, Al3 plus. O2 minus. Inilah sebatian dia. Nama sebatian dia adalah Al, ada 1, ada 2. O ada 1, 2, 3. Nama sebatian dia Al2O3. So, barang jadi se. Okey, bertenang, ambil nafas. Ada cara mudah tak, sir? Ada. Cara mudah tu yang saya cakap. Pisah, silang, tulis. Aluminium tambah oksigen, tak tahu jadi apa. Hey, betul tak jawapan dia begini? Betul tak ini? Ini sesungguhnya ialah kesesatan yang nyata. Tak tambah terus. Macam mana kita nak buat? Kita pisahkan dalam bentuk ion dia. Aluminium, ion dia apa? Al3 plus. Pisahkan dalam bentuk ion dia 2 minus. Pisah, silang. Silang macam mana, sir? 3 turun kiri, 2 turun kanan. Positif dengan negatif tinggalkan, dia sudah neutral. Awak salin balik Al. O salin balik 3.
maka awak akan dapat di sini. Jawapan dia adalah Al2O3. Sama tak? Sama tak? Sama kan? So, tak balance. Now it's time to balance. Aluminium ada 2. Okay. Oksigen ada 3. Oksigen ada 2. Oksigen belah kanan lagi banyak. Kita darabkan dengan 2. 2 darab 3 ada 6 oksigen belah kanan. 2 darab berapa? Dapat 6. 2 darab 3. Dapatlah 6O. 2 darab 2 ada aluminium. 4 aluminium. Ini. Yes. Bermaksud 4 aluminium. 4 aluminium. Bertindak balas dengan 3 molekul oksigen. 1, 2, 3. Menghasilkan 2 aluminium oksida. Alright. Baik, ini ialah lukisan yang paling susah yang awak boleh buat. Kalau awak dapat tangkap, congratulations, yang lain semua akan jadi senang gila. Kalau tak boleh dapat tangkap yang ni, tak apa lagi, tak apa, jangan risau. Awak buat yang NaCl dulu. Awak dapat NaCl pun cantik dah. Okey, mari kita pergi pada nama dia. Boleh saya pergi pada nama dia? Sir, apa ni sir? Kenapa kimia macam ni sir? Baik, form 4 kimia, bab 1 sampai bab 5 ialah orang kata bab yang menguji keteluran anda semua. Siapa yang ada telur saja yang boleh pass. Okey, dia tak ada manis. Okey, dia tak ada manis. Bab 1 sampai 5 kimia form 4 tak ada manis. Memang tak ada manis langsung. Dia masam je. Telur masam Lepas bab 5 masuk bab 6 baru awak akan rasa manis dia. Awak akan belajar pasal asid base sekarang. Provided bila awak faham betul-betul basic chemistry. Bila awak faham betul-betul basic chemistry, Bangga, kimia akan jadi senang gila. Believe me. But now is your first step untuk kenal. Awak nak kenal satu persatu. Yang mana positif, yang mana negatif, yang mana positif, yang mana negatif. Okey, kita try yang satu lagi boleh? Kita try satu lagi. Okey, yang ni tadi jawapan tadi Saya tuliskan jawapan tadi. Okey. Try satu lagi. Saya nak bagi kat sini. Magnesium tambah Cl2. Jadi apa? Saya yakin lepas saya bagi soalan tadi, soalan ni boleh jawab. Okey. K ditambahkan dengan O2. Alright. Satu lagi saya nak bagi Cu ditambahkan dengan Cl2. Jom, kali ni saya buat dengan awak. Nafisa, senyum sikit. Nuri Jasina. Hazia, Hazikah, Anas Muzamil. Nur Arina, Haidil Danish. Yang macam panggil anak-anak dah. Dia nama korang sudah siap? Nama korang sudah siap? Let's go. Macam mana nak jawab soalan macam ni? Very straightforward. Lupakan lukisan. Kita pergi dahulu dia punya basic. Iaitu pertama ialah pisah. Yang kedua ialah silang. Ketiga ialah tulis. Diorang ni, one more time. 3, 2, 1. Pisah, silang, tulis. Sekali lagi. Pisah, silang, tulis. Cantik. Pisahkan pada ion. Mg ialah Mg2+. Cl adalah Cl-. Okay. Ini saya perlukan sel otak awak untuk hafal dahulu kalau yang tak biasa. Kita dah go through ni bulan lepas, bulan satu lagi. Mg ada 2.8.2. Dia buang 2 elektron. Dia buang 2 elektron jadilah positif 2. Cl, dia perlu ambil 1 elektron. Dia adalah Cl-. Baik, K, dia buang 1 elektron. K plus ke? K2 plus, K3 plus. Buang 1 elektron. K plus. Yes. Oksigen, dia terima 2 elektron. Oksigen O2 minus. Baik, Cu. Dia buang 2 elektron. Cu2 plus. Minggu depan kita akan buat sekali lagi ikatan hari ni. Don't worry. Cl, kita ambil 1 elektron. Dia akan jadi Cl minus. Tuan-tuan, puan-puan. Dah kita pisahkan. Step kedua kita silangkan. 1, 2. Jawapan dia apa? Kita akan dapat Mg. 1 turun kiri. 1. Cl. 2 turun kanan. Inilah jawapan awak. Oh, senang je sebenarnya. 1, 2 turun kanan. Let's go. 3, 2, cuba lah. K2O. Cuba lah. Okey, yang bawah ni. 1, 2. Silangkan charge dia. Kita akan dapat Cu, Cl2.
Lah ni ke belajar saya? Ya, yang ni yang kita belajar. Lukisan tadi hanyalah penerangan dia sahaja. Siap. Baik, jom kita balancekan. Macam mana nak balancekan? CL ada 2. Tengok yang sakit mata. Yang mana sakit mata? CL ada 2. CL ada 2. Ngam CL kiri kanan. MG kiri, MG kanan. Ngam. Nak tambah tak nombor apa-apa? Tak payah. Hey, 2. 1. Awak tengok nombor di bawah. Ada 1. Nak darab berapa? Oksigen ada 2. Oksigen ada 1. Nak darab berapa? Darab 2. Hey, good. O ada 2 kanan. O ada 2 kiri. Ngam. 2 darab 2 berapa? 4 kanan. 1 K depan. Darab berapa? Yes. Darab tengok. Flip table. Senang je. Tengok bawah ni pula. CL ada 2. CU ada 2. Ngam tak ngam? Nak saya tambah apa-apa tak? Nak kena tambah apa tak? Tak payah kan? Tok say. Dok yah. Tak yoh. Dok yah. Okay, dok yah. Tambah. Benda. Jawapan dia gitu. Okey, baik. Jom kita pergi pada penamaan dia. Tuan-tuan, puan-puan, saya perlukan awak punya fokus. Sekarang fokus kat saya. Fokus kat saya. Jangan tengok benda lain. Jangan tengok phone. Jangan tengok apa-apa. Jangan tengok moral. Jangan makan. Jangan apa. Dengar sini baik-baik. CL, nama dia ialah klorin. Apabila dia jadi CL minus, nama dia akan jadi chloride. Bila dia jadi minus, dia akan tukar jadi chloride, IDE. Saya try lagi. Oksigen, nama dia adalah oksigen. Bila ada negatif, dia akan jadi O2 minus. Nampak je minus, dia akan jadi oxide, oksida. Okay, ni adalah rule dia. Oxide, ida. Nampak je negatif, ida. Dalam bahasa Melayu, ida. Klorida, oksida. Okey, kalau saya ada dekat sini, ada 4 nama khas, 4 anion khas. Iaitu yang pertama ialah Cl minus, yang kedua ialah yang pertama ialah NO3 minus, Cl, SO4, CO32 minus. Okey. Ini saya perlu awak tahu sikit Dalam buku ni awak tak explain, dia orang terus bagi tahu, saya akan explain dekat awak. N minus ialah nitrida, nitride. Tetapi ada oksigen, dia akan letakkan jadi ATE, nitrate. Ini adalah nitrat, nitrate. Cl minus, ada oksigen tak? Tak ada, hanya ada negatif. Dia akan jadi apa? Chloride, pandai. Nafisa ni power lah. Chloride. Semua ni ion, nama-nama ion dia. Kita nak bincang pasal ion negatif dengan negatif saja. SO4, ada oksigen tak? Ada negatif tak? Yes, Tunku Maria Marisa. Dia sulfur, ada oksigen, dia jadi sulfate. Yes, sulfate. Hey, ada oksigen, carbon, ada oksigen, ada negatif. Karbonat. Inilah minuman berkarbonat awak. Carbonated drink. Bermaksud dia ada karbon, dia ada oksigen. Ini nama dia adalah carbonated drink. Carbonate. Okay. So, baik. Jom kita namakan dia. Aluminium. Nama maintain. Aluminium. Oksigen. Tak ada apa lain. Nama dia adalah aluminium oxide. Oh. Magnesium. Nama dia adalah magnesium. Cl ialah Cl tak ada oksigen. Ada negatif saja. Chloride. Ini nama dia adalah potasium. Oksigen. Nama dia apa? Let's go. Oksigen nama dia apa? Yes. Very good. Hanani, Husaini, terbaik lagi yang lain. Ini adalah potassium oxide. And last one, ini cuprum, copper. Tapi cok. Dengar sini baik-baik. Hanya unsur peralihan sahaja. Ini adalah transition element. Transition element. Okey, kita kena letak huruf Roman depan dia. Roman ini adalah huruf ini. Ini adalah copper 2 chloride. Settle dah. Settle dah. Alright. Ya, ferrum pun akan ada nombor Roman dekat depan. Trioxide semua sabak zat. Sulfur dioxide, sulfur trioxide and everything. Okay. 160 pelajar. Maintain. Jangan pergi mana? Tenang. Sekarang ni belum tenang, ambil nafas. Dia pergi ambil makan, dia ambil minum.
Okay, santai duduk dengan family ke apa, boleh ajak family jawab sekali boleh ajak abang, ajak kakak, ajak abang kan abang. Okay, abang, kakak, mak, ayah, jiran sebelah, anak jiran sebelah jangan. Jiran sebelah, mak dia, kakak dia, kita jawab quizzes. Alright. Baik, santai je. Kita test. Power tak power. Allah. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Awak nampak tak? Nampak kan? The name of CrN. Cr ni nama dia apa? Chromium. N ni apa dia? Nitrogen. Ada oksigen tak? Tak ada. Dia akan jadi nitride. Nama dia akan jadi chromium nitride. Tapi cuk, chromium adalah unsur peralihan ke unsur biasa? Dia adalah unsur peralihan. So chromium mesti ada nombor kat depan dia. Chromium ada nombor, chromium tak ada nombor, chromium tak ada nombor, chromium tak ada nombor. Sama ada A, 1 ataupun 4. The answer here is number 1, chromium nitride. Macam mana nak tahu dia unsur peralihan ataupun tidak? Soalannya bagus. Okay, sebab tu saya dah bagi tahu kat awak 20 unsur yang high. Lina ke beli Maggi cakap, boleh aku curi sikit? No, please lah beli sendiri. Ada boyfriend nama Fatih, dia comel Fatih kalau dengan cakap hihi, neda, semua yang saya sebut itu ialah unsur utama. Dia bukan unsur peralihan. Selain daripada itu, dia ialah unsur peralihan. Oh, jawapan dia ialah 1. Sarah Kristina, senyum sikit. Senyum sikit guys. Aduh, senyum sikit. Jangan depresi sangat. Okay, jom. Nama 2. Non-metal 10 tu. Logam bagi bukan logam, ambil. 1 ke 2. Non-metal gain elektron. Yes. Jawapan dia nama 2. Hai makcik. Hai pakcik. Hai kak. Kita tidur kan? Okay. What is the formula for calcium carbonate? Kalsium, Ca2+, karbonat. Tadi saya dah tunjuk kat awak. Ca2+ dengan CO3 2-. Awak akan dapat macam mana? Mari saya explain kat awak dulu sikit. Okay, tengok sini, tengok sini. Kita extend sikit tak ada masalah Mg 2+, Cl-, silangkan akan dapat MgCl2. Ini faham? Kalau ada Mg 2+, O2-, kita silangkan 2 dengan 2 kita boleh potong, dapatlah MgO. Potong pula sir. Kita mudahkan. 2 kita boleh faktorkan keluar. Itulah MgO. Alright, last kali. Mg kalau dengan Mg2+ dengan CO3 2-. Dua-dua, apa kita boleh buat? Kita boleh potong kan? Kita boleh potong kanan turun kiri, kita akan dapat MgCO3. Faham? Okey, kalau saya ada kat sini Ca2+ dengan NO3-. Macam mana? 2 turun kanan, 1 turun kiri, kita akan dapat Ca1 NO3. Betul? 2 turun kanan kan? Boleh tekan ni? 2 turun kanan, 1 turun kiri. Boleh follow saya? Baik. Di sini awak tambahkan bracket. Maka nama dia adalah calcium nitrate. Okey. Baik, berbalik pada kita punya soalan tadi. Soalan kita kat sini. Apakah formula kalsium karbonat? Kalsium Ca2+. Karbonat ialah NO CO3 2-. Jawapan dia ialah A. Nur, muka aku. Okay, how many valence electron does a bromine atom have? Bromine kumpulan 17, chlorine, bromine 17, kumpulan 17 ada 7 elektron. Yes sir. Emma, boleh Emma, Mama, Khairil Nazri. Dekat asrama ke Khairil? Rumah. Rumah kat mana Khairil? Sampai tu, cuba jawab. Satu ke 2 ke 3 ke 4? Oh, Kelantan. Faham? 3 turun kanan, 2 turun kiri, awak akan dapat Al2O3. Yes, this one. Basyariah. Kau senyum sebab kau boleh jawab ke kau senyum sebab ada orang message tu? Babe, Ag ialah apa dia? Anjing, bukan anjing, angentum, silver. F ialah fluoride, nama dia adalah silver fluoride.
This is your answer. Okay, dia sepatutnya silver bracket 1 fluoride. Sepatutnya jawapan dia macam tu. Dia silau sekejap je. Okey. Okey lah, aku silau sekejap je. Kalau saya Syami punya kelas, silau sepanjang masa. Jangan DM dia, jangan tag dia. The proper formula for magnesium hydroxide apa dia? Magnesium Mg2+, OH ialah minus, Mg2 turun kiri, 1 turun kanan. Kita akan dapat apa? Mg bracket OH2. Okey, Teha? Yes, lagi. 3 kanan, 2 kiri. Senang je kan? Masya-Allah. Masya-Allah. Jawapan dia ialah Cr2O3. Okay. A metal loses electron. Logam kehilangan elektron. Cation ataupun anion? Yes. Very good. Anion kan? Nabilah. Cakap lagi anion. Amboi. Bagi positif, positif. Cat miau. Miau positif. Okay. And semut. Semut negatif. Gigit orang. Akan gigit aku. Okay. Cation positif. Okay. If I gain electrons, I terima elektron. I jadi negatif. Negatif because I have added electron. Jawapan dia ialah A. 1. Dia terima elektron jadi negatif. When metal bond with non-metal, they form what type of bond? Logam bagi, bukan logam ambil. Bagi, ambil, dia akan jadi 1 ke 2 ke 3 ke 4. Very good. Dia akan jadi 2. Nombor 1. Okay, Auni. Lama kau jadi ketam yang Anis Wahida tu. Risau pula aku. NH4 ialah ammonium. F ialah fluoride. Ammonium fluoride. Jawapan dia ialah 2. Dia bukan fluoride. Fluoride ada oksigen. Fluoride ada oksigen juga. Fluoride. Dia ammonium fluoride. Sorry. Ammonium fluoride. Ammonia ialah NH3. Saya cakap dengan awak macam ni lah boleh. Saya tengok screen sebab nampak pantulan. What is the correct formula for compound lithium oxide? Very good. Lithium plus O2 minus. 2 turun kiri, Li2O1. Li2O1. Jawapan dia lah nombor 3. Kalau mak aku tengok ni, mesti risau aku cakap seorang kat TV. How do following element bonded together? 3, 2. Ini macam soalan tadi je. Jawapan dia 4. Sengih. Korang jawab tak? Cuba bagi soalan ni kat boyfriend korang. Kalau dia tak boleh jawab, break dengan dia. Tak sama level lah dengan dia. One non-metal gains electron, it becomes what type ion? Gain. Positif, negatif ataupun positif. Dia terima, orang yang terima ialah negatif. Negatif ialah cat kan. Siapa angguk? Aku sumpah dia angguk sampai tu. You nak break dengan I ke? Kenapa kita nak break I? Tak. Tapi kenapa angguk? Sebab saya masih sumpah. Soalan senang macam ni kalau salah, cabut dulu hujung. Kau dengarlah aku latest seorang malam ni. Roman numeral in the name. Roman numeral mana kata mesti transition element. Transition, beryllium bukan, potassium bukan, boron bukan, silver. Ya, jawapannya adalah silver. Silver ialah transition element. Okay. Alam satu pun senang. Metal tends to, dan biar. Metal tends to loses electrons. Wah, Basyari, aku tadi jawapan kat situ Aku suka. Nice. Okay. Soalan 18. Lagi 3 lagi. Come on. Plumbum sulfida. Plumbum 4, sulfide 2 minus. So kita dapat plumbum 4, sulfide. Jawapan dia adalah last kali. Okay, yang ni tak apa. Minggu lepas saya akan ajak. Jangan nangis. Minggu lepas saya ajak. Last one. Name the following ionic compound. Okay, this one saya nak awak jawab sendiri. Okay. Gunakan segala sel otak